Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah atas pelantikan Perdana Menteri Malaysia ke-10. Penaung Diraja Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dalam sabda menekankan keperluan untuk memastikan Plan Strategik Keselamatan Jalan Raya 2025 masih relevan dan menepati keadaan semasa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya percaya di bawah kepimpinan dan kewibawaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri menerajui pentadbiran negara, Malaysia akan terus menikmati kemajuan demi kesejahteraan rakyat. Baginda juga seterusnya mengalu-alukan peluang untuk terus bekerjasama rapat dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri bagi memperkukuhkan lagi hubungan akrab yang telah sekian lama terjalin serta memperluaskan lagi kerjasama di pelbagai bidang yang berkepentingan bersama demi kemanfaatan kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing. Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Baginda berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail serta keluarga sentiasa dikurniakan kesihatan dan dalam perlindungannya jua dan seluruh rakyat Malaysia menikmati perpaduan, kestabilan dan kemakmuran yang berpanjangan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Haja Masnah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bersabda, kadar kemalangan jalan raya menunjukkan tren yang menurun daripada 3,515 kes pada tahun 2017 kepada 3,104 kes pada tahun 2021. Manakala dari bulan Januari hingga Oktober tahun ini, kadar kes kematian adalah sebanyak 18 kes berbanding bulan yang sama pada tahun lalu sebanyak 16 kes. Bersabda pada majlis hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia tahun 2022, Yang Teramat Mulia selaku Penaung Diraja Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR menekankan usaha-usaha dan kerjasama padu perlu dipertingkatkan lagi untuk menjamin keselamatan di jalan raya. Majlis berlangsung di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong petang tadi. Salah satu usahanya adalah pelancaran Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025 pada tahun 2020. Saya difahamkan berbagai program telah pun dilaksanakan tetapi masih juga berlaku kehilangan nyawa. Oleh yang demikian, MKKJR perlu untuk memastikan plan strategik tersebut masih relevan dan menepati keadaan semasa. Dalam masa yang sama, adalah amat penting untuk kita menanamkan kesedaran mengenai keselamatan di jalan raya di peringkat awal, terutamanya kepada kanak-kanak semenjak di sekolah rendah lagi. Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan melancarkan edisi kedua buku Safe and Smart Driving in Brunei Darussalam dan buku bacaan pendidikan keselamatan jalan raya bagi peringkat sekolah rendah. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengurusi MKKJR dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai inisiatif dan status program yang sedang dan telah dilaksanakan.
Oleh yang demikian, usaha-usaha keselamatan lalu lintas seterusnya akan memberi tumpuan kepada perubahan peringkat sistem dan pasarana di samping mempengaruhi tingkah laku individu sahaja. Namun begitu, setiap kaedah-kaedah atau pendekatan ini telah mengenal pasti bahawa faktor asas dalam menentukan keterukan atau buruknya kesan kemalangan adalah kelajuan. Dalam erti kata lain, speed kills. Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah pertandingan kuis keselamatan jalan raya bagi peringkat sekolah menengah dan maktab-maktab senegara tahun 2022 dan pertandingan mencipta klip video keselamatan jalan raya bagi peringkat sekolah menengah, maktab-maktab dan pusat tingkatan 6 tahun 2022. RM300 dan piala iringan. Wang tunai berjumlah RM250 dan piala iringan. Hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap hari Ahad pada minggu ketiga bulan November setiap tahun. Inisiatif tersebut bertujuan untuk memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya serta keluarga mereka yang turut terkesan akibat kemalangan jalan raya. Sambutan tahun ini bertemakan Justice atau Keadilan. Driving. Majlis Mesyuarat Negara menghadiri Perhimpunan Agung ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA kali ke-43 yang dianjurkan oleh National Assembly of the Kingdom of Cambodia. Rombongan negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Dalam usaha menuju komuniti ASEAN yang mampan, sokongan kerjasama dan perkongsian dalam kalangan semua pihak termasuk badan perundangan di ASEAN amat diperlukan dalam usaha mencapai wawasan ASEAN Community 2025. Sehubungan itu, tema Perhimpunan Agung AIPA tahun ini, Advancing Together for Sustainable, Inclusive and Resilient ASEAN, adalah bersesuaian dengan tema Sidang Kemuncak ASEAN dan bertepatan dengan masanya negara-negara ASEAN mencapai wawasan ASEAN Community 2025. Dalam kenyataan perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pada Perhimpunan Agung AIPA ke-43, Baginda menekankan keperluan kerjasama dan kolaborasi di antara AIPA dan ASEAN demi mencapai kebaikan rakyat di rantau ASEAN. Ahli Parlimen selaku suara rakyat mempunyai tugas dan tanggungjawab yang penting di dalam menjaga kesejahteraan rakyat di rantau ASEAN, terutama sekali golongan yang berkeperluan. Perhimpunan Agung AIPA ialah satu platform yang dapat membuka peluang untuk ahli parlimen membincangkan dan bertukar-tukar pandangan serta amalan terbaik mengenai isu-isu sama ada di peringkat serantau maupun antarabangsa dan menyeru untuk ASEAN dan AIPA supaya akan terus berusaha di dalam mencari penyelesaian melalui pendekatan yang mempunyai visi yang jauh serta memartabatkan dialog yang sedia ada dan memperkasakan kerjasama bersama rakan-rakan serantau dan antarabangsa dalam sama-sama memikul cabaran yang dihadapi. Di sidang plenari pertama yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara menekankan pentingnya perpaduan dan sentraliti di dalam memastikan ASEAN mampu untuk mengatasi dan mampu bertindak balas secara berkesan terhadap cabaran-cabaran yang akan dihadapi pada masa akan datang. Impak COVID-19 terhadap kesihatan, pendidikan dan ekonomi tidak dapat dijangkakan dan memerlukan perhatian sepenuhnya yang tinggi. Perubahan iklim, pengurusan bencana serta keselamatan makanan menjadi cabaran utama kepada parlimen-parlimen yang perlu ditangani dalam memenuhi keperluan rakyat dan penduduk. Perhimpunan Agung AIPA dibuka rasmi oleh Yang Berhormat Samnak Yeka Moha Ponhia Chakre Heng Samrin, President of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia dan President of the 43rd AIPA.
Di dalam ucapan pembukaannya, Yang Berhormat menekankan dalam usaha untuk mencapai rantau ASEAN yang mampan, ia memerlukan usaha kolektif bagi mendapatkan pemulihan yang menggalakkan beberapa perkara termasuklah iklim yang berdaya tahan, peralihan tenaga bersih dan renewable, pelaburan hijau dan kewangan hijau. Yang Berhormat menekankan bahawa badan perundangan memainkan peranan penting di dalam mempromosikan perkembangan, perlindungan alam sekitar, perkembangan ekonomi, inklusiviti dan juga kemampanan. 37 resolusi dibincangkan dan diluluskan di dalam Komiti WIPA, Ekonomi, Sosial dan juga Organisasi. Perhimpunan agung ini diakhiri dengan menandatangani sebuah kenyataan bersama. Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara telah dianugerahkan IPA Distinguished Service Award atas jasa dan komitmen yang telah diberikan kepada IPA. Manakala Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Lela Jasa Haji Abdul Rahman dilantik sebagai Setiausaha Agung IPA. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena selesainya pembinaan surau pusat berkenaan. Majlis diadakan di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Kampung Bengkurong. Surau tersebut dilengkapi 2 ruang belajar, ruang berwuduk dan bilik perpustakaan. Hadir Yang Berhormat Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Haliwal Ugama. Juga hadir Datin Paduka Seri Dayang Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz, Penaung Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Memasuki ulang tahun penubuhannya yang ke-20, Gleneagles JPMC committed untuk terus mendekati komuniti tempatan dalam semua sektor bagi meningkatkan kesedaran dan seterusnya mempromosikan nilai-nilai sosial. Sehubungan itu, pagi tadi, Gleneagles JPMC mengadakan Majlis Tanggungjawab Sosial Korporat yang berlangsung di Pantai Jerudong Specialist Centre, Jerudong. Pada majlis ini, 5 buah organisasi menerima cek yang penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Organisasi berkenaan ialah Brunei Darussalam AIDS Council, COP for Hope, Demensia Brunei, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Yayasan Kanak-Kanak Kanser Yaska. Sejak program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR dimulakan pada tahun 2019, Gleneagles JPMC terlibat secara aktif dengan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan serta perusahaan sosial dalam memenuhi matlamat untuk memberikan impak sosial yang positif. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. $500 anak pokok ditanam di hutan simpan berakas. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. $612 orang menyertai Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-52. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Majlis yang diukayahkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan itu merupakan usaha berterusan untuk memperkukuhkan agama Islam di negara ini sesuai dengan imej Bandar Negara Melayu Islam Beraja atau Bandar Negara Zikir. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Haliwal Dalam Negeri. Para peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan, para penuntut institusi-institusi pengajian tinggi, pihak swasta, perkumpulan dan orang perseorangan. $500 anak pokok ditanam semasa projek penghutanan semula Heng Yi Industries ke-6 pagi tadi. Penanaman tersebut diadakan di Taman Biodiversiti Hutan Simpan Berakas.
Pada acara tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menanam anak pohon Acacia fistula. Juga hadir Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Antara jenis anak pokok yang ditanam ialah meranti putih timbul, selangan daun tebal dan kapur peringgi. Spesies pokok tersebut sememangnya sesuai ditanam di hutan simpan berakas. Projek diungkayahkan sempena ulang tahun ketiga pentauliahan kilang petrokimia dan penapisan syarikat berkenaan. 5 qari dan 5 qariah terpilih bagi memasuki musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi yang akan diadakan kemudian. Keputusan pemilihan peserta tersebut diumumkan petang tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Peserta qari yang terpilih ialah Awang Muhammad bin Ali, Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Metusin, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, Pengiran Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki dan Awang Ahmad Zulwakar bin Suhaili. Sementara peserta qariah ialah Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, Dayangku Nurul Sakinah Adawiyah binti Pengiran Ainul Azhar, Dr. Dayang Hajah Siti Wardah binti Meja Besara Haji Abdul Rahman dan Amal Nazirah binti Haji Asmat. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan dihasratkan dapat memberikan pendedahan dan galakan kepada qari dan qariah negara dalam meningkatkan mutu pembacaan Al-Quran. 41 qari dan 13 qariah yang terpilih memperdengarkan bacaan pada musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan yang diadakan 3 hari berturut-turut bermula 21 November lalu. Penyampaian hadiah pertandingan lukisan di bawah projek pendidikan alam sekitar diadakan pagi tadi semasa majlis penutupan projek berkenaan. Hadiah disampaikan oleh Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kencenawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Kategori lelaki dimenangi oleh Awang Muhammad Wafi bin Rosli dari Sekolah Rendah Raja Isteri Fatimah, manakala Chloe Rafaela Ramesh dari Sekolah St. Andrews menjuarai kategori perempuan. Saya dapat hadiah dari girl dan satu saya melukis dan mewarna ringan dari kakak dan abang saya. I portrayed the idea of the effects and the causes of global warming, and I combined my idea with my parents' idea, and hence I created this art. 80 kanak-kanak terdiri 40 orang daripada Pusat Pengembangan Kanak-kanak CDC dan 40 orang daripada Yayasan Kanser Kanak-kanak Yaska diraikan dalam majlis sempena Hari Kanak-kanak Sedunia. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderahati hasil sumbangan daripada Imagine Sendirian Berhad dan Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim. Antara yang menerima termasuk kanak-kanak yang dirawat di Wad 28 dan 29 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Hari Kanak-kanak Sedunia disambut setiap 20 November di seluruh dunia bagi sama-sama meraihkan kanak-kanak sedunia termasuk negara Brunei Darussalam. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Manakala 1 kes berada di dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan terapi.
Kementerian Kesihatan memaklumkan 714 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.8%. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis penghargaan pelajar-pelajar cemerlang peringkat menengah dan diploma aliyah kiraat bagi sesi pengajian 2021-2022. Majlis berlangsung di institut berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Amuruddin bin Pengiran Haji Damit, Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis antara lain bertujuan bagi meraihkan pelajar-pelajar yang telah berjaya dalam peperiksaan Al-Quran dan akademik serta peperiksaan awam. ...193 pelajar tahun 6 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi diraikan pada Majlis Convocation penyampaian hadiah dan sijil pelajar terbaik. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Dayang Haja Mariam binti Haji Ladi, Pengetua Sekolah berkenaan dalam ucapannya antara lain mengongsikan mengenai beberapa strategi yang dilaksanakan ketika sekolah kembali dibuka. Semua pelajar dan guru pada pagi ini. Penyampaian sijil kepada para pelajar disempurnakan oleh Awang Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, penolong pengarah urusan perkhidmatan korporat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis diadakan bagi memberi penghargaan kepada para pelajar. Wanita muslimah adalah wanita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Untuk menjadi wanita muslimah yang solehah, banyak cabaran yang perlu dihadapi di era moden ini. Perkara itu antara intipati forum Bicara An-Nisa yang diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbanger, Temburong pagi tadi. Forum membawa tajuk Mendepani Cabaran Semasa. Forum menjelaskan antara cabaran tersebut ialah kurangnya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama dan kurang penerapan serta penghayatan dalam ilmu agama yang akan menyebabkan kepincangan wanita muslimah. Forum turut membincangkan mengenai ciri-ciri wanita muslimah, cabaran semasa yang dihadapi oleh wanita muslimah dan cara mengatasi cabaran. Antara yang hadir, Dayang Faizah binti Haji Awang Jumarali, isteri pegawai daerah Temburong. Akibat melanggar peraturan-peraturan perancangan bandar dan desa komposisi kesalahan 2018, sebuah syarikat dikenakan kompaun dalam operasi Opkemas yang dijalankan oleh pihak otoriti perancang melalui Jabatan Perancang Bandar dan Desa Kementerian Pembangunan. Syarikat berkenaan dikenakan kompaun RM250 dan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskannya dari tarikh kompaun dikeluarkan. Di samping itu, operasi turut mengeluarkan amaran kepada 10 buah syarikat atas kesalahan yang sama. Syarikat-syarikat terbabit didapati meletakkan, menggunakan, menghalang, mempamerkan barang di kawasan kaki 5 premis perniagaan. Orang awam, pemilik-pemilik perniagaan dan perusahaan diingatkan agar mematuhi undang-undang perancangan dengan mendapatkan kebenaran perancangan bagi setiap kemajuan dan penggunaan tanah. Seorang lelaki warga negara Bangladesh didapati bersalah di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Yusuf berumur 38 tahun dijatuhkan hukuman 5 bulan penjara dan 3 kali sebatan. Hukuman berkuat kuasa pada 17 November 2022.
Bantuan orang ramai sangat diharapkan dalam sama-sama meningkatkan bekalan darah di Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha yang kini memerlukan darah jenis A dan O dengan segera. Kementerian Kesihatan dalam pengumuman medianya mengalukan orang ramai yang ingin menderma darah bolehlah berkunjung terus ke Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan pada sebelah petang bermula pukul 1.30 petang hingga 3.30 petang semasa hari bekerja sahaja. Dalam pada itu, tabung darah Hospital Suri Seri Begawan dengan kerjasama Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha akan mengadakan kempen derma darah bersempena sambutan ulang tahun ke-50 hospital berkenaan pada hari Sabtu 26 November 2022. Akan berlangsung di aras bawah lobi utama Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait. Kempen akan diadakan bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 hari dan pukul 1.30 petang hingga 4 petang. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan kepada para pemilik anjing peliharaan atau yang baru memiliki supaya mendaftarkan haiwan peliharaan mereka dan mendapatkan lencana anjing sebelum 1 Februari 2023. Anjing-anjing peliharaan yang didaftarkan hendaklah berusia 3 bulan ke atas sebelum 1 Februari pada tiap-tiap tahun sama ada anjing yang baru dimiliki ataupun mana-mana anjing peliharaan yang pernah didaftarkan lesen dan lencana anjing sebelum ini dan telah tamat tempoh. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab kurung 4 dari Akta Anjing Penggal 60 jika pemilik anjing gagal mendaftarkan anjing-anjing peliharaan dan boleh dijatuhkan hukuman denda RM250 atau 14 hari penjara bagi kesalahan pertama. Manakala bagi kesalahan kedua dan berikutnya boleh dijatuhi hukuman denda RM500 atau sebulan penjara. Maklumat lanjut hubungi Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan di talian 2232 426 sambungan 303. Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria di talian 3335 567 atau 3347 495 dan Jabatan Bandaran Tutong di talian 4221 009 atau 8282 965. Berita sukan malam ini kita mulakan dengan saingan bola keranjang Lausanne 2022. Pasukan TKT House dan pasukan Menglite Group masing-masing berhasil meraih kemenangan dalam dua perlawanan bagi kategori veteran semalam. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Perlawanan pertama menyaksikan pertemuan antara pasukan TKT House jersey hijau menentang pasukan Go Hockey. Dalam perlawanan ini, pasukan TKT House menang 72-57 ke atas pasukan Go Hockey. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan menyaksikan pasukan Rakin Design jersey putih menentang pasukan Menglite Group. Perlawanan berkesudahan pasukan Rakin Design 88, pasukan Menglite Group 95.